الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رب العالمين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nah, dapat lagi kita bersama di sini, mudah-mudahan dalam rumah Allah di masjid tempat terbaik ini kita tidak lupa dengan niat iktikaf. Kerana keberadaan kita dalam rumah Allah dengan niat iktikaf, duduk saja pun dikira sebagai waktu kita beramal ibadat, apatah lagi dengan kita mengisi masa dengan muzakarah ilmu atau halqah ilmu. Sambungan kita muka surat 8, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh daripada yang kita telah baca 6 sebelum ni. Kesemua sebelum ni 4 yang pertama tu 3 bahkan sahih, yang keempat dan kelima tu hasan sahih, asalnya hasan diperkuatkan menjadi sahih, dan yang keenamnya dhaif, lemah dari segi periwayatan. Dan yang ketujuh ni dia tulis isnaduhu dhaifun jiddan, ada bawah. Sanad periwayatan salsilahnya tu, kalau bila disebut sanad atau isnad, maknanya salsilah perawi-perawinya dhaifun jiddan. Dhaif lemah, jiddan sangat lemah. Sangat lemah dari sisi perawi. Ada di kalangan perawi ni yang lemah. Bila dia sebut lemah, dhaifun jiddan, lemah sangat ni, dalam bab salsilah perawi dhaif atau hasan atau sahih ni, jika ada seorang tu dari segi ingatan dia, yang kedua dari segi catatan, ada yang ingatan dia lemah, tersangat lemah sehingga mungkin dia bertukar, tersalah itu, ataupun catatan, maknanya catatan ni lemah dari segi masa dia imla atau dia tulis tu kan, mungkin perkataan sebenar sin dia sebut dia tulis tha, itu kemungkinan yang berlakunya perawi yang dipanggil dhaif, lemah ni. Dan ada juga dari aspek lain, aspek maknanya dia ni ada seorang jenis cakap dia menipu, tu tersangat teruk tu. Sampaikan hadis bukan setakat dhaif ni, dia jadi matruk. Dalam dhaif tu kan ada 34 bahagian pula. Matruk tu maknanya kita tak boleh ambil langsung. Oleh kerana tu dalam salsilah terutama dhaif jiddan atau dhaif ni, kita kira gini, kemungkinan besar ia riwayat, cuma kita tidak pegang dengan dia panggil qat'i. Itu di antara Imam Nawawi tulis dalam kitab Taqrib Imam Nawawi tu, mustalah hadisnya, antara yang dia tulis syarat beramal hadis dhaif ialah satunya tadi tidak berkenaan akidah. Sebelum ni kita pun cerita. Keduanya dianya bukan juga bab hukum hakam, nak menghukumkan. Dan yang ketiga, ambilan kita, pengamalan kita dalam bab-bab kelebihan tu pun atas dasar ada kemungkinan. Maknanya jangan kita kata putus ni dari Nabi terus. Tu ya antara syarat beramal dengan hadis dhaif. Barulah kita beramal tu tidak ada masalah.
Jika tidak takut-takut, kita menganggap oh ni hak daripada Nabi betul, sedangkan tidak, jadi itu tersalah. Baik. Itu di antara 3 perkara yang Imam Nawawi nyatakan. Jadi sanad ni isnaduhu dhaifun jiddan, akhrajahu, merekodkan riwayat ini oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Baihaqi Syu'abul Iman, Ibnu Adi, ni tak pasti dalam kitab mana, tapi apa tu, Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Baihaqi dalam Syu'ab, dan Ibnu Adi. Jadi ada 3 rekod riwayat ini, dan hadis dia panjang, 3 muka surat kita ni. Antara dia kumpulkan yang lain-lain pula. Hadis marfu', wa bihi qala haddatsana Sufyan bin Waki'. Qala haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an. Imla'an ni dia ambil, bukan dia dengar, tapi dari tulisan. Imla'an alaina min kitabihi. Imla'an alaina, dia cakap, min kitabihi, dari kitab, kami pun menulis. Maknanya sanad ni dia bukan hanya simak, bahkan dia dengar apa yang dibaca oleh Jumai' bin Umar, dan Sufyan Waki' telah tulis imla'. Macam insya' tu kita buat karangan bahasa Arab. Ini imla' ni seorang tu dia berucap atau dia cakap, maka hak yang lain menulis percakapan tadi tu dia panggil imla'. Dia ambil pengajian secara imla' tulisan. Qala, telah berkata ia Jumai', akhbarani rajulum min bani Tamimin min waladi Abi Halata zauji Khadijata radhiyallahu anha yukna Aba Abdillahi. Dia kata dia ambil, katanya apa tu, Jumai' bin Umar, salah seorang sanad ni, secara tulisannya dia bagi kepada Sufyan, ada seorang di kalangan Bani Tamim, daripada anak beranak Abu Halah. Abu Halah ni zauji Khadijata. Mungkin terjemahan ni tak ada, sebab terjemahan dia buat mari terus bawah dia ada lafaz yang tulisan besar kan. Yang tulisan kecil ni dia panggil dalam sanad ni dia tak tulis terjemah. Jadi Abu Halah ni siapa? Zauji Khadijata, suami Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, hak sebelum kahwin dengan Nabi. Suami yang dulu ada anak. Anak tu nama apa tu, Ibnu Abu Halah. Yukna, yang diberi kunyah Aba Abdillah, Abu Abdullah. Dia orang panggil dia Abu Abdullah. Kunyah ni guna Abu. Memang itu cara orang Arab mesra, mereka dipanggil dengan Abu, bapa kepada fulan kan, bapa Abdullah, bapa Muhammad, bapa Ahmad. Jadi anak lelaki yang sulung nama apa, maka kunyah kepada anak lelaki sulung. Atau kalau tak ada anak lelaki sulung pun, adanya anak perempuan, selalunya kalimah-kalimah perempuan tu, kalimah muannas dimuzakkarkan. Contoh Sayyidina Umar, kunyah dia Abu Hafs. Hafs tu asalnya Hafsah, sebab anak sulung Sayyidina Umar adalah Hafsah. Itu pun satu kan, ada dakwaan orang tentang kisah Sayyidina Umar dulu semasa jahiliyah pernah bunuh anak hidup-hidup, tu adalah dakwaan yang tak betul. Walaupun ada riwayat tu tak kuat, sebabnya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam, anaknya 11 orang semua hidup, tak ada yang ada mati. Maknanya dia masuk Islam tu dalam keadaan anak dia semua ada hidup. Jadi hak kata dia bunuh anak masa jahiliah tu bila? Tidak ada anak yang mati pun. Hak anak paling besar dia, paling sulung dia adalah Hafsah. Itulah yang dikahwinkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi Abu Abdullah ni juga kunyah kepada anak Abu Halah. Baik. Bukan lagi ni. Dia kata ni daripada seorang lelaki Bani Tamim di kalangan anak beranak Abu Halah. Abu Halah ni siapa? Suami kepada Khadijah sebelum. Yang mana seorang lelaki ini yang dikunyahkan dengan Abu Abdullah. Dia pula telah mengambil cerita ataupun riwayat ini ani bani li Abi Halah, daripada anak-anak Abu Halah. Dia ni kalangan keluarga. Dia ambil daripada anak Abu Halah. Anak Abu Halah ni siapa? Anak Abu Halah ni juga adalah anak tiri baginda Nabi SAW. Di sini juga ada isyarat bahawa Nabi SAW dengan anak tiri pun rapat. Sehingga kan kepribadian Nabi itu anak tiri boleh tahu. Maknanya betapa rapat. Tidaklah kata bila dia kahwin tak ada gitu, tak ada. Dah. Walaupun daripada anak suami lain, tetapi tetap anak isteri dia. Rapat sehingga dia yang bagi tahu cerita ni. Dan dia pula dapat daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia panggil macam anak Abu Halah pun tahu mengenai sirah Nabi. Ada yang Hasan dan Husain ambil dari dia, dan ada yang dia ambil daripada Hasan. Sebab nanti akan ada ni hubungan hadis ni dengan riwayat yang ada di muka surat. Antara hadis panjang nanti hadis muka surat 230. Ni nak bagi tak ada hubungan nanti kalau sampai sana atau sini ni dia pergi mari ni. Sekarang muka surat 8 ni dengan riwayat yang ada di muka surat 230. Rumi saya rasa sama juga kan? Sama muka surat tak? Betul. 230 hadis yang ke 321 tu. Ni memang ada hubungan dengan hadis ni. Okey, di sana dia sebut Sufyan bin Waqi' dari Jumai' bin Umar bin Abdul Rahman al-Ijli amba'ana rajulun. Cuma hak ni dia kata imla'an alaina min kitabih, diimla'kan, dibagi tahu tulis. Adapun hak nu amba'ana, memberitahu salah seorang di kalangan Bani Tamim dari anak beranak Abu Halah, suaminya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yukna yang dipanggil Abu Abdullah, daripada ibnu Abu Halah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ni hadis panjang lagi. 231, 232, 233, 234, 235, 5 muka surat. Dia cerita tentang bagaimana di sini Nabi sendiri tu tubuh badan. Sebab itu dia tempat sana dia riwayat sama tapi panjang dia bagikan. Cerita tentang diri Nabi, hak di sana sifat Nabi ketika berada di luar rumah, dan sifat Nabi ketika berada di dalam rumah. Maknanya keadaan di luar dan di dalam. Hak sini Nabi tu sendiri. Jadi dia boleh kita hadis ke-7 dengan 321 tu boleh kita gabungkan lah, sebab riwayat yang sama. Cumanya riwayat sama. Kemudian satu lagi yang dia ada hampir sama juga, duduk di muka surat 147. Tu pun sama juga. Dia tiga ni macam sekali lah. Hadis yang nombor 7, hadis 217 dan hadis 321. Sebab itu di nota kaki tempat hadis 321 kan, muka surat 230 tu dia tulis taqaddama, telah lalu riwayat ini pada hadis yang bernombor 7 dan bernombor 217. Kita bagi tahu ni supaya kita maknanya ada dalam minda kita dah sekarang bahawa ni sama nanti, sampai hampir sama, cuma perkara yang diberitahu lain-lain, cuma perawi dia tu sama. Okey, baik. Baik, kita mari tengok semula.
Maknanya riwayat ni daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Katanya, kata Hasan, sa'altu khali, aku bertanya bapa saudaraku Hind bin Abu Halah. Sekarang ni sebenarnya bukan bapa saudara. Kalau kita kira sebenar ayah sepupu lah, pok sepupu, pok saudara sepupu. Sebabnya Hindun bin Abi Halah ni anak Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan Abu Halah. Fatimah pula anak Nabi SAW dengan Khadijah. Jadi Fatimah dengan Hindun bin Abi Halah ni adik-beradik tiri. Nah, jadi bila Hasan Husain ni adalah anak saudara tiri lah. Bukan sepupu, bukan sepupu, anak saudara tiri. Gitu. Itu sebab dia kata, aku tanya pok saudaraku, dia tak sebut tiri. Dia tak kira, dia kira mari daripada apa, walaupun tiri dia sebut pok saudara. Khali ni pok saudara, alif mak. Sebabnya maknanya Hindun tu adalah saudara tiri bagi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kalau pok saudara alif mak, orang Arab guna ammi, amun, ain mim. Amun tu kalau bubuh ya bapa saudaraku kan. Jadi amun pok saudara alif mak. Ammah mak saudara alif mak. Khal pok saudara alif dak salah. Amun pok saudara alif ayah. Amun pok saudara ayah, maknanya ammah mak saudara alif ayah. Khalun pok saudara alif mak. Khalah mak saudara alif mak. Tu ada saudara saya, anak beranak kita duduk di Mekah tu, dia orang panggil Alati. Saya perhati mula-mula, Alati apa Alati? Rupanya Khalati. Khalati ni mak saudara alif apa? Alif mak. Mak saudara alif mak, Khalati. Baik. Jadi Hindun bin Abu Halah ni adalah saudara tiri bagi ibu kepada Hasan Husain. Jadi Hasan Husain mak dia Fatimah, kan anak Khadijah. Hindun bin Abu Halah pun anak Khadijah, cuma suami lain-lain. Hak tu anak pada Khadijah dengan Rasulullah, Fatimah. Adapun Hindun Abu Halah ni Khadijah dengan Abu Halah, anak di Hindun. Hindun ni wakana wassafan, dia pandai bab-bab nak memberitahu tentang sifat-sifat Nabi. Jadi rapat, kalau tidak rapat tak takkan dia apa tu, masalah dia tu mungkin ke apa, tak rapat, tak kenal. Dia rapat, anak tiri pun. Berkenaan apa dia kata? An hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan hilyah. Hilyah ni asalnya perhiasan. Perhiasan, benda-benda yang ada perhiasan tu. Dan di sini perhiasan dalam arti kata maknanya tubuh badan Nabi ataupun fizikal Nabi. Jadi apa tu hilyah di sini? Hilyah asalnya adalah perhiasan. Perhiasan ni mah, perak, rantai apa semua tu asalnya hilyah tu. Tapi di sini juga boleh dierti dengan fizikal Nabi. Ada satu kitab nama dia Hilyatul Awliya, kan, perhiasan para wali-wali. Itu pun antara lain tu maknanya nak bagi tahu tentang sifat-sifat yang baiklah pada wali-wali Allah. Baik. Wa ana, ketika itu katanya dalam riwayat apa tu, ana situ Hasan bin Ali kata, masa Hindun bin Abu Halah ni dia tahu banyak sifat-sifat Nabi, fizikal Nabi, dan aku masa tu ashtahi, nak sangat an yasifali, supaya dia cerita kepada aku, minha, di antara apakah yang ada pada Nabi, fizikal Nabi. Sedangkan Sayyidina Hasan Husain bukan dia tidak sempat dengan Nabi, dan cuma banyak mana lagi yang mungkin dia tak tahu ada pada apa tu, dia punya pak saudara tiri dia ni, maka dia pun nak minha, antaranya
syai'an walaupun sedikit ata'allaqu bih yang berhubung kait, nak tahu tentang Nabi. Kadang-kadang dalam keadaan kita mencintai seorang, dah orang cinta buta orang katalah. Dah, kalau dan kita cinta kita suka, tak usah kata apa pun. Orang kata mata sepek biar sepek pun tak ada, sepek molek tu, sepek comel. Orang kata hitam kita manis. Tak. Jadi orang bila dan dia suka, tetapi kita nak tahu daripada orang lain. Ini di antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata orang yang cinta suka pun menyifatkan dengan sifat yang terbaik, bahkan orang lain pun. Bukan kata orang lain, orang-orang biasa musuh dia pun. Sehingga pernah berlaku satu kisah dalam hayatus sahabah, kisah terakhir berkenaan raja Cina pada zaman tu memiliki tentera yang banyak. Rom Parsi dah tak boleh nak lawan dah. Adalah di kalangan musyrikin ni di kalangan Rom pergi minta bantuan raja Cina untuk hantar tentera nak lawan dengan Muhammad dan juga dia punya semua pengikut sahabat-sahabat. Maharaja Cina kata, nanti, riwayat tu nanti ada kesempatan saya akan bawa mari, panjang riwayat dia. Maharaja Cina kata, sebelum aku nak bagi bantu, aku ada kemampuan tentera yang ramai. Sebelum tu kamu cerita dulu tentang siapa yang kamu nak pergi lawan. Kena cerita kat aku, cerita habis. Maka dia ni cerita tentang dulu kita punya hak laut, pernah berlaku peperangan, kisah tentang diri dia, kawan-kawan rapat dengan dia, musuh dia, cerita sampai habis cerita. Maharaja Cina kata, aku punya tentera, kemampuan aku boleh hantar rombongan tentera ni yang bersambung terus muqaddimatul jaish. Muqaddimah ni yang duduk depan tu boleh sampai ke Arab sana, dan hak belakang tak habis-habis lagi duduk di negeri Cina. Aku boleh hantar tentera yang sebanyak ni. Tapi orang yang kamu kata nak lawan, nak hadapi tadi tu, Muhammad lah yang dimaksudkan, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Kalau nak lawan, tentera yang sebanyak ni yang aku ada pun, tambah lagi pun berkali ganda pun, tak boleh nak lawan. Aku tengok keadaan ni tak boleh lawan. Maharaja Cina kata apa? Aku bagi dua nasihat. Satu, kamu lari tak usah lawan, lebih baik selamat diri. Atau yang kedua, kamu patuh tunduk pada dia. Tu yang dua. Kalau lawan juga memang tak akan menang. Itu dia punya tengok dengar apa yang tu, maknanya pujian daripada sama ada lawan ke siapa saja, itu Nabi. Itu di antara dalam riwayat ni nak dengar cerita Hasan. Dia tahu dia duduk dengan Nabi. Hasan, Husain, dua-dua beradik ni kan duduk dengan Nabi, tetapi nak dengar dari orang lain, terutama dari siapa ni? Anak tiri. Kan anak tiri kadang berlaku dalam masyarakat kita pun. Anak tiri, ayah tiri atau mak tiri, masalah perhubungan tu tak sangat rapat. Kalau yang ada memang jarang-jarang berlaku. Tapi ni nak tengok dengar dari dia sendiri tak ada masalah lah. Daripada siapa? Pak saudara tiri tu, anak Khadijah dengan suami sebelum, iaitu Abu Halah, iaitu Hindun nama dia. Ini orang lelaki. Hindun ni orang lelaki, bukan Hindun orang perempuan. Cuma orang ni dia di Arab ni dia guna perkataan tu apa, orang perempuan pun ada nama Hindun, orang lelaki pun ada. Macam juga kita guna nama-nama yang untuk orang perempuan sini, tapi banyak juga yang diguna untuk orang lelaki. Contoh Maisarah itu pembantu Nabi yang pergi berniaga dengan Nabi, yang hak lelaki tu. Lelaki nama Maisarah tu. Kita guna Maisarah ni nama orang perempuan kan. Baik. Jadi dia tanya dan dia kata, aku nak tahu sangat daripada pak saudara tiri ni, Hindun bin Abu Halah. Jadi riwayat daripada cerita Hasan, apa yang dinyatakan oleh Hindun, ni baru masuk terjemah hadis ada sini. Faqala ay Hindu bin Abi Halata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufakhaman. Tu kita tengok beriringan lafaz hadis dengan makna. Maka kata Hindun bin Abu Halah. Hindun bin Abu Halah ni siapa? Abu Halah ni suami Khadijah sebelum yang Khadijah kahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun ni anak tiri Nabi, anak Abu Halah dengan Khadijah. Jadi Hindun pun bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bertubuh besar, yang hebat, mufakhaman, hebat.
Yatala'u wajhuhu, wajah beliau bersinar laksana wajah beliau bersinar, yatala'la bersinar wajhu, wajahnya tala'lu al-qamari lailatal badri, laksana bersinarnya bulan purnama, comel. Dia tak sebut bersinar matahari pecah. Dia bersinar bulan tak pecah. Sedap ngelih. Atwalu minal marbu', lebih tinggi daripada tubuh yang biasa. Wa aqsaru minal musyadzab, dan lebih rendah daripada yang tinggi langguk atau tinggi lampai. Sebelum ni pun ada dah kisah-kisah. Jadi kita boleh gabungkan makna-makna sebelum. Nabi tidak tinggi lampai, tidak pendek ketong. Ada sebelum ni kan kalimah. Maknanya lebih tinggi dari orang biasa, lebih rendah daripada tinggi lampai. Azimul hamati, berkepala besar, tak kata kecil kepala. Rajilus sya'ri, dan rambut ikal. Sebab dia kata sebelum ni rambut yang tidaklah rambut luruh dan tidak juga rambut kerinting, maknanya ikal. Dia kata rajilus sya'ri, rambut ikal bersikat. Orang kita panggil ikal mayang lah sebagainya. Ini faraqat aqiqatuhu farraqaha, apabila rambutnya terabur, ia disikat belah dua. Selalu baginda Nabi akan belah dari atas kan, belah depan bagi dua rambut dia. Jika dia nak belah aqiqatuh ni, aqiqah ni makna atas ni, belahan di atas kepala. Infaraqat jika dia nak pisahkan, aqiqatuhu farraqaha. Wa illa, dan jika dibiarkan, dia tidak mau bersikat, fala yujawizu, dibiarkan rambut tidak melepasi, sya'ruhu, oleh rambut-rambutnya itu, syahmata uzunai, cuping telinganya. Ni hak kita dah baca lepas. Dia ada 3 keadaan rambut Nabi kan. 5 jamma zulfa. 5 dia hak tengah cuping, kemudian zulfa di bawah ataupun jamma, lepas tu di bawah lagi wafrah pun dipanggil kan, wafrah. 5 jamma. Zulfa sama dengan wafrah. Iza huwa waffarahu. Waffarahu ni apabila ketika memanjang. Kalau dia biarkan panjang rambut, maka dia sampailah mencecah bahu. Itu dipanggil wafrah, mencecah bahu, atau jammah 5 keadaan rambut Nabi tu. Azharul launi, kulitnya putih kemerah-merahan. Ada di tempat dalam kamus diberitahu azharu launi juga makna sawa. Kita guna sawa matang. Sawa matang apa kan? Ada juga yang dalam sebahagian kamus sebut. Maknanya dia kulitnya putih kemerah-merahan, maknanya putih bersih lah. Dia bukan putih yang macam apa tu, hak penyakit tu, putih sopok tu kan. Bukan putih sopok, dia putih comel, putih bersih. Itu kemerah-merahan tu begitulah. Tu sebab makna azhar kan, saya guna nama saya azhar, dia ada makna yang putih kemerah-merahan makna, dan ada makna kecemerlangan, ya talak-lak pun ada dalam bahasa Arab. Tetapi kalau zahrah itu makna bunga ros. Wasi'ul jabain, dahi lebar. Azajjul hawajib, kening panjang melengkung. Sawabigha fi ghairi qaranin, bulu keningnya hampir bertaut. Bainahuma, di tengah antara bulu kening, antara kedua keningnya, irqun, timbul orak, yudirruhul ghadab, timbul orak darah bila beliau marah. Maknanya nampak timbul sini tengah ni. Ni tengah antara dua ni nak macam bersambungan. Lepas tu ketika kalau dia nak marah baru nampak orak di tengah-tengah antara dua kening. Aqnal irnain, hidung mancung. Lahu nurun ya'luh, baginya cahaya di bahagian atas. Bila dia mancung hidung tu, nampak hujung dia tu kan. Dia punya sinar hujung tu bila mancung dia tu. Dia bukan muncung tajam. Muncung tak tajam. Dia nampak tempat-tempatnya bersinar. Dia muncung
Hidung mancung bukan tajam. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma. Orang yang tidak mengamat-amati mengira hidungnya bengkok. Dia macam dia mancung tapi depan gitu kan, dia tidak tajam tu. Jadi orang tu ingat bengkok style tu. Orang yang tak perhati betul, rupanya bukan bengkok, dia tajam, dia mancung. Tapi mancung melengkung yang tidak tajam. Tengok orang-orang tengok kan, nak menyifatkan seseorang satu persatu dia ambil, ya Allah. Kan? Tu orang rapat dengan orang ni. Kita hari ni kalau tak ambil gambar tak tahu lah. Dia dulu tak ambil gambar, tapi sifat-sifat yang dia orang sifatkan tu. Kasul lihyah, lebat janggutnya. Sahlul khaddain, kedua pipinya rata. Maknanya tak kata gemuk naik gitu atau kuruh cengkung, rata. Sederhana. Dhali'ul fami, mulut lebar. Mufallijul asnan, gigi renggang berjarak. Setiap gigi-gigi dia rapat sangat pun masalah, jauh sangat pun tak elok. Daqiqul masrubah, halus bulu dadanya. Ka'anna unuqahu jidudumyah, lehernya jinjang indah berseri. Jidudumyah tu perwatakan yang baik. Fi safa'il fiddah, gemuk menawan. Mu'tadilil khalq, mu'tadilil khalq ini termasuk dalam perawatakan yang baik tadi. Jidudumyah, safa'il fiddah, mu'tadilul khalq. Cuma terjemahan ada macam tertinggal sikit. Dia terjemah dia terjemah semua tu kalimah jidudumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul khalq ini dengan terjemahan perwatakan baik. Dia asalnya safa'il fiddah ni seperti di dalam kejernihan perak ataupun kebersihan perak yang bersih. Gitu nak ceritanya. Mu'tadilul khalq ini sempurna, sederhana segala ciptaan. Maknanya tubuh badan lengkap, cantik tempat letak dengan segala isi padu segalanya. Tu nak cerita. Jadi dia cetak dia terjemahkan sebiji ya, perwatakan baik. Jadi semua tu termasuk dah. Badinun mutamasikun tu gemuk yang menawan. Maknanya taklah gemuk sangat. Tak gemuk sangat lebih gitu kan. Sawaul batni wassadri, perutnya sama rata dengan dada. Taklah kata kalau buncit lebih perut. Orang body tu lebih badan, dia tak sama. Aridus sadri, dada lebar. Bu'aidu ma bainal mankibain, antara dua bahunya juga lebar. Dakhmul karadis, segala persendiannya besar, sendi-sendi. Anwarul mutajarrad, bahagian tubuhnya tidak berbulu. Mausul ma bainal labbah wasurrah bi sya'rin yajri kal khat. Maknanya bahagian tubuh tidak berbulu menjadikan bercahaya. Mausul tu bersambung, ma bainal labbah, antara lubang di bawah tekak, wasurrah hingga ke pusat, bisya'rin dengan bulu-bulu nipis, yajri kal khatti, seperti satu garisan. Maknanya ada bulu-bulu di daripada atas ni sikit ya, memanjang turun ke bawah sampai ke pusat. Arith thadiyain, tiada bulu pada dua susu dan perut. Dia hanya ada memanjang turun ya, dekat dada memanjang turun. Kemudian dekat kawasan sini tak ada. Athadiyain ni dua susu, maknanya dua kanan kiri depan tubuh ni, depan dada. Tidak ada bulu-bulu. Wal batan, di perut pun tidak ada. Aris sadiyan, ari ni tidak ada bulu. As-sadiyan, di tempat dua depan dada kanan kiri dia. Wal batan, dan juga perut. Mimma siwa dzalika, selain pada tu tak ada. Maknanya kawasan sini saja ada sikit bulu, selain pada tu tak ada.
Ash'arud dira'ain, berbulu nipis di tangan, wal mankibain, dua bahu, wa a'alis sadri, dan bahagian atas dada. Ada situ ya, atas dada, naik turun ke bawah, di atas tangan ni sikit, atas bahu ni sikit. Tawiluz zandain, panjang kedua tangan. Rahbur rahah, lebar tapak tangan. Syasnul kaffain wal qadamain, tebal tapak tangan dan tapak kaki. Sa'ilul atraf, segala jari jemarinya panjang. Ataupun dia berkata qal sya'ilul atraf. Sa'il atau sya'il, makna dia sama, maknanya panjang jari jemari. Khamsan nul akhmasain, perut tapak kakinya sangat melengkung, tidak tersentuh tanah. Masihul qadamain, dia melengkung. Khamsanul akhmasan, dua tapak kaki dia melengkung. Masihul qadamain, yang tidak tersentuh tanah. Hak tengah dia lah, tengah tapak kaki tu, masa dia letak kaki, tengah tapak kaki kan, tidak tersentuh bawah tu. Yanbu anhumal ma, kedua tapak kaki atau masihul qadamain itu kedua tapak kakinya licin. Yambu anhumal ma, tidak melekat air padanya. Maknanya jadi kalau tempat jalan yang basah atau tak kering, dia berjalan menapak tidak kena sampai ke tempat melengkung tadi tu, di tengah-tengah tapak kaki. Iza zala zala qali'an, ia mengalir tanpa meninggalkan kesan. Maknanya kalau laluan air ikut tengah tu pun lalu ya. Yakhtu takaffiyan, ni pun lepas dah, hak lepas. Beliau melangkah dengan tegak. Dia melangkah dengan tegak ni, dia tidak seret kaki. Melangkah dengan tegak ni, angkat seluruh kaki, melangkah. Dalam dia melangkah, langkah dengan angkat seluruh kaki, dia tidak seret kaki. Yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan, dan berjalan dengan tenang. Zari'ul misyah, dengan langkah yang lebar. Idza masya, ketika ia berjalan, ka'annama, seolah-olah ia yanhatu min sababin, ia menuruni lembah. Wa izal tafata, dan apabila beliau berpaling, iltafata jami'an, beliau berpaling ke semua tubuhnya. Dia berpaling semua, tidak paling muka saja. Ini berlawanan dengan keadaan ketika kita bagi salam. Dia dalam fiqh solah yang ada Ustaz Engku tulis himpun dengan tu kan, seorang yang memberi salam, dia tak boleh bagi salam dengan tubuh. Maknanya salam kepala dia saja bagi salam. Ni berlawanan lah. Macam ni Nabi kalau dia paling dengan tubuh, tetapi bagi salam dalam semayang tidak dengan tubuh. Sebab bila seseorang bagi dengan memalingkan tubuh dia juga ketika bagi salam, tu di antara perkara yang makruh dalam semayang. Sebab paling dia antara sunatnya, mula kita memberi lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, tu keadaan kita menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari pula Assalamualaikum warahmatullahi. Angguk ke apa ke, tak ada lah tanda-tanda tu. Dia cuma bermula dengan arah kiblat. Kita mulakan salam ke kanan yang rukun, dan begitu juga bagi salam yang hak sunat ke kiri, itu pun bermula dari arah kiblat. Hak tu sunat. Tetapi tubuh tidak gerak. Gerak tubuh makruh. Sebab bila gerak tubuh tu akan jadi mungkin pergerakan lebih kan. Tu akan membawa kepada perkara yang membatalkan tu. Sebab tu lah. Baik. Wa idzal tafata, apabila beliau berpaling, iltafata jami'an, beliau berpaling ke semua tubuhnya. Satu lagi, bila dia berpaling semua tubuh tu, orang yang bercakap ataupun yang bersama tu akan rasa lebih diambil tahu. Maknanya kalau cakap kita setakat paling muka saja tu kurang ambil berat. Yang di semua tubuh maknanya kita ambil berat tu. Tu di antara cara Nabi. Tu sebab bila beliau berada dalam majlis, buat majlis, pergi majlis, semua orang dalam majlis ni tidak anggap dia ni tidak ambil berat.
Walaupun ramai orang dalam ramai majlis kita, kadang tak boleh semua hak tak sama. Dia tidak semua. Itu sebab antara Nabi bagi ruang kepada semua ahli majlis dia. Allahu akbar. Khafidut tarfi, beliau menundukkan pandangan. Hak ni bukan saja Nabi buat kerana perintah Allah. Salah satu perintah yang sangat-sangat kita kurang ambil berat. Perintah tu khafid waqfid janahaka, kan Allah Subhanahu wa taala suruh rendahkan pandangan. Bukan rendahkan pandangan janahak. Kalau dalam Al-Quran tu dia kata rendah sayap. Kita mana ada sayap. Maksud sayap ni orang selalu kembang, maknanya takabur atau wujud atau ego. Jadi keegoan tu tak ada. Rendah dengan semua orang. Waqfid janahaka lil mu'minin, untuk orang mukmin, sebab orang mukmin ni memang bernilai berharga walau dia tu miskin, walau dia tak ada apa, walaupun seorang yang gila pun. Dan hakikatnya orang gila ni kadang lebih dia banyak. Sebab apa? Dia tak ada dosa. Mungkin jadi orang tu yang doa dia lebih makbul. Cuma jarang kita tengok kita pergi jumpa orang gila minta doa lah. Tak ada. Minta doa dengan orang alim, orang seh, tapi ni antara kelebihan dia tak ada buat dosa. Orang tak ada buat dosa ni doa makbul. Allahu akbar. Dan ada-adanya mereka orang-orang lemah, dhaif, gila atau kurang segalanya, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sayang, kasih dan tidak turunkan azab kepada umat walaupun ada hak lain-lain dia buat maksiat banyak. Dalam Al-Quran Allah cerita, kalau Allah nak ambil kira kesalahan umat manusia buat atas muka bumi ni, tak ada satu yang bernyawa kekal atas muka bumi, semua kena. Tapi oleh kerana rahmat Allah lebih, oleh kerana beberapa jenis ni ada, terutamanya orang-orang fakir miskin, adanya di kalangan masyarakat memberi kebaikan kepada umat masyarakat tu. Itu sebab sifar orang miskin tak boleh menyifar, mengosongkan atau menidakkan, mentiadakan orang miskin dari dalam masyarakat, tak boleh. Tak ada orang miskin, kat siapa kita nak bagi sumbangan? Kat siapa kita nak bagi infak? Sehingga kan Nabi pernah dalam bab solat Jumaat, ketika khatib berkhutbah, kita baru masuk dalam masjid, laksanakan sembahyang tahiyatul masjid atau duduk, mana afdal? Dua-dua ada riwayat. Kita mari sembahyang tahiyatul masjid dulu pun ada riwayat Nabi, kerana hak Nabi ada seorang masuk, Nabi suruh bangun sembahyang. Dan ada nak sembahyang masuk, Nabi tengah berkhutbah ni, Nabi kata duduk. Sebab ada banyaklah tentang majlis. Bila kita masuk dalam majlis masjid, ada majlis lebih afdal duduk dalam majlis daripada kita tahiyatul masjid ke baca Quran ke, kerana dia panggil jama'i, ijtima'i, ataupun majlis yang kita bersama jamaah yang besar, lebih daripada perbuatan amalan yang seorang infradi. Satu. Yang kedua, untuk ganti sembahyang tahiyatul masjid ke yang lain tu dengan 4 tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya cek dalam kitab Syarah Bukhari Fathul Bari, sebab itu dalam mengajar kitab Bulughul Maram tu, dalam tu dia Bulughul Maram kan ditulis Ibnu Hajar Asqalani, dia isyarat kalau bab khutib berkhutbah ni, masa kita masuk, dia kata cuba kalau nak secara panjang lebar rujuk dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalam tu dia tulis ni, kalau tak silap saya 20 sebab lebih afdal masuk dalam masjid ketika khutbah duduk, tidak semayang, dari semayang. 20 sebab dia dari satu persatu dia nyatakan dalam tu lebih afdal. Maknanya afdalnya jika dalam keadaan khatib baca khutbah kita masuk masjid, kita duduk. Bagi tumpuan baca khutbah tu lebih aula, sehingga kan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia tu, kalau tak silap saya 20 atau lebih lah. Saya tengok cek ada. Masya Allah. Baik. Jadi tu kalau khafidut tarfi ni merendahkan pandangan, menundukkan pandangan. Nazruhu ilal ardi, pemandangan ke bawah, atwalu, lebih banyak, min nazrihi ila sama, dari pemandangan ke atas. Dah jenis duk tengok ke kawasan atas ni,
Sangat sedikit nak banding hak Nabi sentiasa tengok bawah. Tunduk pandangan sentiasa. Bila tunduk pandangan sentiasa ni banyak dia dapat, terutama kita akhir zaman ni. Kan? Zaman tu zaman maknanya orang-orang terpelihara banyak lagi. Di kalangan orang-orang Arab pun orang-orang yang mana dengan apa hijabnya sebagainya. Walaupun masa ayat hijab turun tu mereka tidaklah kata mendedah aurat macam zaman lalu ni, tambah-tambah zaman lalu ni kan. Siapa kita dapat pelihara kalau kita main duduk kat bandar laluan, kita nak pergi masjid ke rumah saja pun laluan kita tu main dengan pandangan kita pergi kanan kiri apa semua memang tak terpelihara. Jadi Nabi nak tunjuk dia sebagai Nabi walaupun maksum, dia buat begini supaya kita ambil ikut. Maknanya kita boleh ikut, rendah pandangan, banyak memandang ke bawah dari pandang ke atas. Tapi jangan tak angkat langsung. Naik kereta kena tengok kat depan, hanya tengok bawah kat bawah. Tapi duduk sebelah driver tak apa kita bukan duduk mandu. Orang mandu dia kena tengok jalan. Orang duduk kanan mandu tak apa nak tengok bawah pun sama. Nak selamatkan pandangan. Allahu Akbar. Jullu nazarihil mulahazah. Kebanyakan pemandangannya adalah pemerhatian. Kalau Nabi tengok satu benda, dia tengok perhati. Bila tengok perhati ni dipanggil tak terlepas pandang. Jadi bila tengok perhati nak bagi tahu satu tu boleh kan. Ni juga satu kaedah dalam ustaz-ustaz hafiz kami masa zaman belajar. Dia kata ni kaedah apa tu? Jullan nazrihil mulahazah ni, Quran ni bila kita tengok kita kena bagi lihat dengan pemerhatian. Itu sebab orang-orang yang belajar hafiz Quran, naskah Quran dia tidak boleh tukar. Naskah Quran, maknanya contoh Quran ni hak cetakan Rasam Asmani yang ada jenis 15 baris, bermula atas ni sampai bawah ni setiap juzuk 15 muka surat, dia guna naskah tu. Jangan tukar sebab saya alami dah. Ustaz bagi tahu, kawan-kawan pun bagi tahu jangan tukar naskah. Kita tak apa terah tengok. Nak terah, main nak terah tengok. Tukar naskah masa tu saya pergi Pakistan, di madrasah tu saya tengok ada satu naskah orang tak guna. Tengok belek-belek, comel naskah ni 18 baris. Lain pada yang lain. Memang jarang ada 18 baris naskah ni. Dia naskah besar 18 baris, lepas tu ada dengan khot cantik. Saya pun ambil lah. Dia hak naskah-naskah wakaf untuk kita guna kan, pelajar-pelajar ambil lah. Masa nak guna kat qari ataupun kita punya ustaz hafiz tu, dia kata apa awak tukar naskah ni, kata comel naskah ni, orang tak guna, saya ambil dah. Dia pun tak kata apa, kita ambil. Tapi masalah timbul sebab bila kita mula hafal, contohnya Yasin sebelah kiri 4 baris daripada atas, contoh kita duduk guna naskah tu, tiba-tiba Yasin duduk kanan, dalam kita ni hak kita simpan ni habis terabur. Tu masalah. Kaedah ni kata kaedah kebanyakan pemandangan pemerhatian, mulahazah. Jadi kaedahnya saya pernah ketika tahun 2003-2004 mengajar di Perkim, Institut Dakwah Perkim Kelantan. Mu'allah ada di kalangan pelajar kita ni tanya, ustaz ada tak kaedah kita nak mengapa Yasin, sajadah sebagainya. Saya pun cuba kaedah ni. Kaedah ni dipanggil kaedah yang Haji Syafi'i Shah Alam. Benar, seorang ketika umur 40 tahun belajar manajemen pengurusan di England. Di England, bukan Saudi. Pengurusan, bukan ilmu wahyu ke apa tu, syariah ke. Umur 40, bukan umur 13. Dia boleh hafal Quran. Tapi kaedah ni dia buat kaedah itqan, dipanggil, dia tengok setiap tempat kita nak hafal. Contoh kan, ni kita guna naskah ni, okey, suratul Balad duduk alik kiri, dia pun mula, dia tengok tumpu Bismillahirrahmanirrahim. Masa baca tu tengok kelis tu, tengok perhati tumpu baca, tengok perhati tumpu baca. Saya bagi kepada budak pelajar, saya bagi tahu seorang yang masuk supermarket, saya cerita ke budak-budak lah, mudah bagi contoh. Masuk supermarket, dia budak-budak belajar, masa beli-beli tu tengok ada jual tu comel, contoh lah, tak comel. Jadi tangkap gambar tu, dia tengok tu kan, dia tengok perhati tu, oh comel, rambut dia gini, dia balik tu boleh cerita kawan dia pula kan, boleh cerita sebab apa, tangkap gambar dia tu. Dia tengok gini. Ini Quran. Kita nak tengok perhati tu, tulisan dia gini, Bismillah gini, tulisan huruf gini, sehingga bila kita pejam mata nampak tulisan tu. Tu kaedah orang hafal.
Jadi tengok dengan sesungguh, bagi pemerhatian, baru kita lafaz. Walaupun orang sudah usia ni, walaupun banyak 50, 60, bukan penghalang kita menghafal Al-Quran. Dah Haji Syafi'i tu selepas umur 40 boleh hafal. Anak dia daripada umur 3 tahun dia mulakan supaya hafal surah Yasin apa semua sebagainya. Dia boleh buat. Dan saya di Perkim tu alhamdulillah saya duduk 2 tahun tu. Tahun kedua tu baru kita mula buat, masya-Allah. Surah Yasinnya, Al-Lam Sejadah, budak-budak apa tu? Orang-orang mualaf yang bukan umur apa tu? Budak. Maknanya umur belasan, paling kurang dia orang tu 18 ke atas. Kan ada umur puluhan, 20, ada seorang Abang Hafiz. Abang Hafiz ni dia tak boleh nak mengapa. Dia orang Cina. Sekarang kalau nak jumpa di masjid negeri Kangar, selalu dia ada orang masjid bagi satu bilik duduk ke dia. Hafiz, nama dia apa, dia kata, ustaz saya dulu masa Kristian, dia Kristian asal. Saya pergi ke mana, ke apa tu, saya ada syarikat niaga di Jerman ada, di Perancis ada, tapi urusan utama dia agama. Hak niaga tu nombor 2 dah, untuk supply, untuk support dia punya agama dia, Kristian dia. Sungguh dia kata, tapi tak ada apa agama tak betul kan, habis dia jual dia apa semua, sekarang dia bagi masa duduk gitu ya. Masya-Allah orangnya. Khair. Tu kaedah dia bagi tahu sini ni, antara yang ulama ambil dari sinilah, jullu nazarihil mulahadhah, iaitu kebanyakan pemandangan Nabi adalah pemerhatian. Yasuqu ashabahu, beliau mendahulukan para sahabatnya dalam perjalanannya. Yasuqu ni perkataan ni diambil as-siyaq atau sa'iq. Sa'iq ni pemandu. Kan, pemandu dia guna sa'iq. Satu lagi perkataan qaid, qiyadah. Sa'iq siyaqah, qaid qiyadah. Sa'iq siyaqah yasuqu ni, okey, awak pergi dulu, dia duduk belakang. Dalam perjalanan biasa, Nabi akan suruh sahabat-sahabat jalan dulu, dia duduk belakang. Ni sebab apa? Boleh ambil tahu ni keadaan sahabat dia ni, ada mungkin yang lambat, ada apa semua, dia akan ambil perhatian sebab dia sebagai seorang pemimpin. Dia dalam perjalanan biasa dia akan duduk belakang untuk ambil tahu. Tetapi dalam peperangan dia qaid qiyadah, yaqudu, dia akan memimpin dari depan. Sebab Nuh nak lawan musuh depan, saya duduk depan, awak ikut. Tu kaedah. Dalam benda susah, benda payah, peperangan, hak tu Nabi akan duduk depan, yaqudu ashabahu, dia akan bawa, pimpin sahabat-sahabat dia di depan. Tapi hak ni yasuqu ashabahu ni ketika perjalanan biasa, tidak ada susah payah apa semua depan, perjalanan biasa, yasuq. Ini tengok satu jiwa pemimpin besar. Bukan kata orang di depan belakang, perang ke apa, aku tak apa, selamat dan lari. Tak. Kalau masa hak susah, dia depan. Itu sehingga bila berhenti satu-satu tempat, orang kata kami akan buat ni, kami akan masak, kami buat kemah apa semua, Nabi SAW kata tak apa, cari kayu api aku. Hak lain kata, ya Rasulullah, tuan duduk ya, pemimpin, ketua, arahkan ya. Dah, kamu buat kerja, aku pun buat kerja, aku bersama kamu. Itu Nabi tunjuk daripada kepribadian dia lah, cara dia yang sehingga orang apa sama ada kawan, orang rapat dia ataupun orang lawan dia pun memang mengakui perkara tu. Wa yabda'u man laqiya bisalam, dan mendahului salam pada sesiapa yang ia jumpai. Dia bagi salam dulu ni, kadang-kadang ni berlaku. Kami kita orang-orang mengajar ni, kadang kita ada apa-apa keadaan bila dalam sama-sama bincang, kita dengan pelajar, kita nak suruh pelajar bagi salam kita. Tu tanda hormat seorang pelajar, bagi salam. Ataupun dengan budak, memang hak sebenar orang yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Itu adab dia. Tapi tidaklah mencari khilaf adab jika kita walaupun ni nak mengikis, mungkin ada sifat ego kita, rasa besar kita, rasa lebih kita tu, dengan kita bagi salam dulu. Dan juga daripada aspek yang lain, Nabi SAW ada bagi tahu, riwayat tu mungkin kurang kuat, inna awlan nas billah man bada'a bisalam, sesungguhnya di antara aula afdal di kalangan manusia orang yang mulakan salam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar orang yang paling besar, iaitu orang kanan Nabi. Sayyidina Umar duduk bawah dia lagi. Tetapi Sayyidina Umar kata, setiap kali berjumpa tidak pernah aku boleh bagi salam dulu, dan ke dia semua.
Dari segi infak memang tak boleh nak lawan dah Abu Bakar ni kan, daripada asal dalam sirah kata 6 kedai sutera dia habiskan untuk agama, korban. Dan dari segi amalan-amalan pun dia di depan. Memang zaman Nabi sebelum wafat pun Nabi telah isyaratkan Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai pengganti dia, dengan cara dia suruh Sayyid Abu Bakar duduk mengimami sembahyang ketika dia sakit tu. Baik. Okey, pukul 10 lebih boleh kita baca satu tu ya. Yang ke-8 boleh baca. Yang ke-8 tak panjang. Yang ini riwayat ni tadi adalah yang sangat dhaif, tetapi menarik dia punya perkataan-perkataan dan juga diambil digabung dengan lafaz-lafaz hadis yang lain. Jadi dia lemah riwayat hak ni, tetapi bila kita tengok hak sebelum-sebelum menguatkan dia. Gitu. Mana-mana kalimah yang sudah ada sebelum maka menguatkan dia. Jadi perkataan-perkataan di bawah pun ada. Kita baca satu lagi ya. Yang ke-8. Yang ke-8 ni riwayat ni sahih. Sahih. Akhrajahu ni merekodkan riwayat ni di nota kaki tu. Imam Muslim satu, Imam Tirmizi ada rekod, Imam Baghawi. Imam Baghawi ni di antara imam dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dia kumpulkan hadis-hadis kuat dalam kitab Syarah Sunnah dia. Kemudian Imam Abu Daud keempat, dan Imam Tayalisi kelima, dan Imam Ahmad keenam. Ada 6 orang merekodkan riwayat ni. Wa bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna seorang, haddatsana Muhammad bin Ja'far 2, haddatsana Syu'bah 3, an Simak bin Harbin 4, qala radhiyallahu anhu sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul. Maksud tadi ni daripada Simak bin Harbi, dia berkata aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebar mulutnya, ashkalal aini, kemerah-merahan mata putihnya. Hak mata hitam tu hitam lah, sebab riwayat sebelum cerita dah hak hitam tu hitam kuat. Hak putih dia tu ada merah-merah. Manhusal aqibi, sedikit daging tumitnya. Dia kaki yang sederhana. Maknanya tidak kata dia tu kalau tumit kaki ni ada banyak daging menandakan orang tu gemuk sangat. Ini tak. Qala Syu'bah, telah berkata Syu'bah, qultu li Simak, aku bertanya kepada Simak, ma dhali'ul fami, apa dia maksud dhali'ul fami atau lebar mulut tu? Qala, jawabnya, azimul fami, besar mulutnya. Maknanya kalau kecil tu kadang mungkin cakap dia tu tak boleh lehjah ataupun fasahah dia tu tak cukup. Kalau kecil sangat. Jadi sederhana mulut sehingga percakapan itu Nabi cakap sebiji. Qultu ma ashkalul ain, apa makna ashkalul ain yang kata putih tu? Jawabnya, tawilu syaqil ain, kemerah-merahan mata putih. Qultu, maka aku tanya lagi. Syu'bah ni seorang perawi, dia tanya lagi kepada orang yang bagi tahu ke dia tu kan. Ma manhusul aqib, apakah itu manhusul aqib atau hak kata tumit? Maka dijawab, qalilu lahmil aqib, sedikit daging tumit. Maknanya dia terjemahan tadi tu ada dah apa yang dimaksudkan oleh Syu'bah ataupun daripada Simak bin Harbi ni. Maknanya tidak berisi sangat. Jadi hadis ni hadis yang sahih, menampung apa yang telah kita baca sebelum ni. Sampai situ dulu kot. Nanti kita akan sambung. Ni sekejap lagi kita akan baca kitab Al-Azkar. Saya akan mula dengan kisah hidup Imam An-Nawawi dulu lah. Kitab Azkar, cuma naskah saya tak dapat banyak. Saya pergi cakap tu dia bukan di sini lah, sebelum lalu saya di Jafar Awah no. Kita ada kawan situ, dia kata kena order. Yang ada ni 2 naskah saya ambil dulu lah.
Jadi kalau di belakang ada sah ni, ada sah ni kalau ada sah penak. Kemudian hadis ke-9. Kisah hidup dalam ni saya tak tengok lagi. Ada biografi Imam Nawawi. Boleh kita dengar dululah, nanti akan datang dia. Kitab ni mungkin di jendela pun ada mungkin. Kalau tidak pun di ada kan? Jadi kalau gitu saya cakap mungkin kita akan dia harga ni 60. Kalau kita minta banyak-banyak, kita cuba bagi tahulah kumpul nama ke banyak-banyak. Saya rasa boleh dikurangkan lagi. Kita ni sebab saya tak beraninya, kita ambil dulu. Nanti orang semua baru kita pergi bayar. Kalau macam hak ni kita kena order dia kata. Sebab ni apa tu Al-Hidayah Kuala Lumpur ni banyak mana kita order dia bagi hantar ke kita. Tak apa, kita boleh order dia dalam insya-Allah dalam 3 hari bekerja sampai dari Kuala Lumpur. Dia hantar. Mana-mana nak tu boleh kita kumpul nama, tak apa, supaya mudah nanti. Macam hak ni orang tulis kita ambil dengan tuan apa Ustaz Abdul Ghani tu di Bukit Marak Kelantan ya, maknanya tak habis nanti bagi balik dia dekat. Hak ni dia tak boleh return. Publishing Al-Hidayah ni. Jadi saya pun tak berani kalau banyak-banyak. Dia tak boleh return bagi balik kalau kita tak tahu kan. Jadi kita kira kumpul siapa nak dulu lah. Okey. Ambil dulu tak apa, tak ada masalah. Kita baca biografi Imam Nawawi. Antara ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ni, kalau nak dikirakan dari segi fiqh, kefakihan dia tu tinggi, sehingga dia ni sampai had orang panggil mujtahid mazhab. Maksud mujtahid mazhab ni dalam mazhab tu dia berijtihad. Dan tempat-tempat yang dia kerah memang dia strict. Terutama contoh di dalam kitab Majmu' Imam Majmu' tu dia 3 orang. Imam Nawawi tulis asal kitab nama Muhadzab, disyarahkan dinamakan Majmu'. Imam Nawawi tulis tak sempat habis, dia meninggal. Kemudian disambung, dan yang ketiga tu Syekh Al-Muti'i, dia sambung dan di dalam penjara. Masa tu Syekh Muti'i ni dia asal orang saya tak pasti Sudan tak silapnya, tetapi dipenjarakan di Mesir. Dia dalam Mesir dia habiskan tulisan dia. Sehingga kan sebelum dapat satu percetakan ambil, percetakan lain pun ambil tiru dah, kopi dah untuk buat keluar. Jadi dia kata tu zaman dia hidup lagi. Kalau lepas dia mati boleh kira lagi. Kemudian ada beberapa kesalahan orang yang ambil kopi tadi. Kitab Majmu' tu 3 orang menulis. Salah satunya Imam An-Nawawi lah ditulis dah habis. Macam tu juga ada satu kitab Bustanul Arifin. Ni pun dia yang kumpul, dan ada sampai satu tahap anak murid dia ada tambahan sebab tak sempat habis juga kitab ni. Banyak kitab dia tulis. Antara yang paling besar Minhaj, kitab matan yang banyak orang syarahkan. Baik. Siapa dia, saya baca biografi dia. Nanti kita ada kitab pun kita boleh tengok balik, boleh share balik. An-Nawawi, nama kampung Nawa di Halab, Syria, negara Syria. Imam Al-Hafiz, selalu Al-Hafiz ni orang yang mengapa sampai ke 20 hingga ada yang mengatakan 50,000 hadis Hafiz. Al-Awhad, Al-Qudwah, ikutan Syekhul Islam Al-Allamul Awliya Abu Zakaria. Abu Zakaria kunyah dia Muhyiddin, penghidup agama tu dia punya laqab, gelaran. Nama Yahya Ibnu Syaraf. Nama dia Yahya, Imam Nawawi ni. Yahya Ibnu Syaraf. Ayah dia Syaraf, anak kepada Syaraf. Al-Hizami Al-Hawaribi Asy-Syafi'i. Syafi'i dikenali sebagai penulis kitab-kitab bermanfaat. An-Nawawi itu nisbah kampung dia lah. Beliau dilahirkan di kampung Nawa dekat Damsyik, Syria, iaitu kota Halab, pada bulan Muharram tahun 631. Dia 631 bersamaan 1233 Masihi. 1233.
Kemudian dia punya wafat dia 676. 1277. 77 tolak 33 ah. No. 44 ada. 44 5 7 ya 44 tahun. Umur muda lah. Tu banyak kita dia masih belum habis. Dia karang bukan satu-satu habis dulu. Satu masa tu banyak kitab. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi ulama-ulama salaf dulu kan. Dia orang karang kitab. Kita sekarang nak baca hak dia pun tak habis. Bukan baca dia, baca hak orang terjemah dah pun kadang tak habis kan. Jadi kita amat sedikitlah masa. Itu keberkatan waktu, sedangkan setiap hari tetap 24 jam tu juga. Cuma keberkatan tu. Keberkatan ni waktu sedikit banyak benda boleh. Benda sikit banyak harta sikit tapi banyak boleh digunakan untuk kegunaan sendiri, untuk infak orang lain. Baik. 631 Imam Nawawi pindah ke Damsyik pada tahun 649. 31 49 dalam umur 17 tahun dan tinggal di daerah Rawahibiyah. Di tempat ini beliau belajar dan sanggup menghafal kitab At-Tanbih. Kitab Tanbih ni kitab Ibnu Ishaq, antara ulama awal mutaqaddim mazhab Imam Syafi'i. Cuma Ibnu Ishaq ni dia punya syadid ataupun dia keras. Keras dari segi mana? Dia ulama lama. Dia punya, kalau kita pandang kalau dari satu aspek macam seolah seorang ulama yang sangat ta'assub dengan mazhab Syafi'i. Apa bukti ta'assub tu? Dalam kitab dia ada ditulis, jika kita semayang berjemaah, dan imam tu kita pasti bahawa seorang bermazhab Hanafi. Ini ada ditulis. Jadi hak ni perkataan yang syadid lah, yang kita pun tak boleh pakai dari segi pengamalan sekarang. Kalau kita pasti dia kata tu imam tu mazhab Hanafi, lebih aula semayang seorang dari semayang berjemaah. Jadi sedangkan jemaah tu 27 kali ganda. Dan juga dari segi fatwa ulama, di mana tempat kita pergi, maka imam setempat itulah imam kita. Maknanya di sini di negara Malaysia diguna rasminya mazhab fiqh Syafi'i. Jadi mana-mana imam latih imam Syafi'i ya. Jadi mana makmum walaupun dia mazhab Hambali ke Maliki, tidak ada masalah dalam bab dia tu. Sebab apa? Dipanggil imamul qaum ataupun imam setempat. Kemudian Nabi pun pernah bagi tahu tentang sahibul manzil aula bimanzilihi au kama qal. Tuan rumah lebih aula di rumah dia. Itu sebab kalau ada ramai-ramai kumpul satu rumah nak pergi sembahyang, mungkin makan masa pergi apa semua, terlucu apa semua, okey kita buat jemaah. Siapa yang perlu jadi imam kalau di rumah tu? Tuan rumah sebab dia punya rumah. Tuan rumah. Ataupun kalau kata dalam di masjid, siapa imam masjid? Ataupun ulama setempat yang paling dekat di tempat tu yang berkaitan lebih aulawiyah tu, keutamaan. Baik. Jadi macam tu dulu pernah berlaku di Masjidil Haram sendiri. Ni hak Imam Syafi'i sini popo dia kumpul mayang. Hak ni jadi pecah. Sedangkan jemaah yang besar lebih aula. Jadi benda-benda tu boleh dari segi fiqh ni bukan atau mesti dia ni gitu. Dalam zaman Nabi pun berlakunya ikhtilaf. Itu kadang di zaman tu dia tak ada lama ikhtilaf mazhab macam ni, cuma dia ada fiqh Imam Ibnu Umar. Contoh fiqh Ibnu Mas'ud. Jadi orang yang Ibnu Umar kebanyakan yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah banyak ambil Ibnu Mas'ud punya. Gitu. Baik. Jadi kitab At-Tanbih ni kitab Syekh Abu Ishaq memang orang yang boleh dikatakan sangat ta'assub dari segi fiqh Syafi'inya tu. Hanya dia menghafal kitab Tanbih itu 4 bulan setengah saja. Kemudian beliau iaitu Imam Nawawi menghafal kitab Muhadzab. Muhadzab pun kitab Imam Abu Ishaq Syirazi. Abu Ishaq ni ulama tahun 400. Sebab Imam Nawawi ni ulama tahun 600. Pada bulan-bulan yang berikutnya dari tahun tersebut, maknanya kitab Tanbih hafal, kitab Muhadzab hafal di bawah bimbingan Syekh Kamal Ibnu Ahmad, tok guru dia pada masa kecil. Ketika melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya, Imam An-Nawawi tinggal di Madinah selama 1,5 bulan
di dalam perjalanan beliau sering sakit. Guru kami iaitu Abul Hasan Ibnu At-Ta'ir menjelaskan bahawa Syekh Muhyiddin iaitu Imam Nawawi menceritakan kepadanya setiap hari beliau mempelajari 12 mata pelajaran di bawah bimbingan guru beliau, baik dalam hal syarah maupun tashih. Syarah ni dia baca kitab asal syarah, ataupun dia memperbetul ada tempat-tempat yang tidak tepat. 2 mata pelajaran kitab wasit. Al-Wasit ni kitab fiqh yang ditulis Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun ajib, dia tulis kitab, mula-mula dia tulis kitab kecil, saghir, lepas tu wasit, lepas tu kabir. Dalam kitab fiqh dia buat kecil, pertengahan, besar. Kemudian masing-masing satu mata pelajaran untuk kitab Muhadzab dan As-Sahihain iaitu Bukhari Muslim. Sahih Muslim, begitu juga kitab Al-Luma' karangan Ibnu Jinni. Luma' Ibnu Jinni ni, Luma' ni Ibnu Jinni kitab Nahu. Saya dulu tersalah pandang dah. Kita beli pergi kedai tengok comel kitab ni Al-Luma' tulis. Kitab Al-Luma'. Al-Luma' ni yang masyhur kitab Ibnu Ishaq dalam bab usul fiqh. Saya pun ingat nak cari usul fiqh Luma' tu lah. Tengok ini mungkin syarah Luma' ni. Beli sampai rumah tengok-tengok depan, kita tak tengok. Tuan tulis selalu di maktabah saya, selalu tak lepas pandang nama kitab, siapa yang menulis kitab, bab apa kitab ni. Kita baca mukadimah kadang biar tahu kitab tu kan. Orang tanya pun kita boleh bagi tahu. Orang tak tengok lepas pandang, tengok comel kira ambil je. Balik-balik ni kitab Nahu rupanya ni Luma' Ibnu Jinni. Dia bila kitab yang sama nama, benda berbeza, kita kena tengok siapa penulis dia. Macam kitab dalam mazhab Imam Syafi'i ada satu kitab tu Iqna. Kitab Iqna ni satu kitab Iqna Khatib Syarbini, hak masyhur kita guna. Tu kitab mutaakhir dah. Sebelum dia Imam Mawardi, hak bahagian tulis Ahkam Sultaniyah, bab tentang siasah sebagainya tu, dia tulis dah kitab Iqna dalam bab fiqh. Iqna fiqh juga. Kalau kata Iqna fiqh tak boleh beza, kena sebut Iqna yang ditulis oleh siapa. Jadi Iqna pertama tu Iqna Imam Mawardi, Iqna kedua tu adalah Khatib Syarbini. Kemudian dalam mazhab Hanafi pun ada tulis kitab Iqna kau. Tapi kita tukar kata Iqna dalam fiqh kau, fiqh mazhab Hanafi. Hak tu Iqna tu tak silap saya Ibnu apa hak tuan punya Radul Mukhtar itulah. Ni tentang ilmu retorik, ilmu saraf, usul fiqh, biografi perawi hadis dan ilmu usuluddin, kerana dikumpul dalam tu. Imam Nawawi mengatakan, aku mencatatkan semua pelajaran tersebut, baik berupa penjelasan kepada kata yang sukar maupun penjelasan ungkapan dan penyelarasan bahasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati waktuku. Maksud berkat waktu tu, waktu yang pendek dia boleh hasil benda yang banyak. Pernah terlintas dalam fikiranku untuk menyibukkan diri dengan ilmu kedoktoran, ilmu tabib, seperti mana Imam Sayuti. Imam Sayuti hebat kok. Bab tafsir ada kitab dia, bab hadis ada kitab dia, bab fiqh ada, bab lain-lain perbincangan, sehingga bab tabib. Cuma bila kita bincang bab tabib atau al-hikmah, kitab mengenai kedoktoran ataupun bab tabib ni, ada orang kata Imam Sayuti dia tak tulis sendiri, cuma imla dia bagi tahu, ada pelajar dia tulis, pelajar dia kumpulkan, dia sendiri tak tulis, cuma orang nisbahkan kepada dia lah. Macam zaman dulu ni kan, pensyarah-pensyarah tu dapat nama tulisan, kadang-kadang yang buat kerja tulis tu pelajar dapat benda dan dia dapat nama dia tu. Macam tu lah dulu. Begitu juga macam kita kalau tengok tafsir Ibnu Abbas contoh kan, tafsir Ibnu Abbas bukan Ibnu Abbas yang tulis kan, dia pun tak kumpulkan, yang kumpulkan tu pelajar dia di kalangan tabi'in. Dia orang dengar Ibnu Abbas mengajar tu, dia ambil imla tulis, dikumpulkan. Jadi itu dia dipanggil Anwarul Miqyas ke apa nama kitab kan, fi tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas maksudnya yang tulis tu pelajar, yang kumpulkan kitab tu pelajar dia. Dia ada gitu keadaan juga. Kata Imam Nawawi, pernah terlintas fikiranku untuk menyibukkan diri ilmu kedoktoran, kemudian aku mempelajari kitab Al-Qanun. Kitab Al-Qanun ni
Saya tak pasti hak Ibnu Sina ke siapa. Ibnu Sina orang lepas pun. Tapi bab-bab tu lah. Namun nak mula-mula nak ambil bahagian tu, tiba-tiba hatiku menjadi gelap. Berhari-hari aku tidak mampu belajar. Aku berasa kasihan pada diriku sehingga aku menjual kitab tersebut dan hatiku kembali menjadi tenang. Disibuk bab tu, bab lain banyak lagi dia akan terlepas. Tu kadang-kadang dipanggil fiqh al-awlawiyah, keutamaan mana yang perlu kita ambil. Atas sebab perkara itulah pilihan untuk kitab Al-Azkar ni antara terbaik. Sebab dalam ni kumpulan perkataan-perkataan Nabi SAW dalam amalan harian kita. Nanti kita akan baca ada bab tentang doa-doa, bacaan-bacaan selepas sembahyang pagi. Jadi harian kita ni, apa yang sabit daripada hadis Nabi, amalan Nabi, kita nak buat beramal. Tak, banyaknya bukan kita baca saja tinggal tak macam hal lain. Sekarang kita punya aim kita kena ada ni untuk nak buat dalam pengamalan aset akhirat kita. Kalau bab tu kita suruh pelajar-pelajar, anak-anak cucu nanti masa dari kecil suruh nahwunya, sarafnya, memperhalusi kitab tu. Sebab apa? Dia orang mungkin banyak kerja yang dia orang boleh buat lagi. Kita sekarang nak belajar nahwu, nak baca kitab, kadang tak dan hak tu, tak dah ni, banyak benda terlepas. Sedangkan amalan-amalan hak Nabi tinggal supaya untuk menjadi bekalan kita pun hak sangat-sangat penting perlu. Tak, oleh kerana tu kita ambil hak ni. Baik. Guru-guru Imam Nawawi, beliau pernah belajar di bawah bimbingan Ar-Radhi Ibnu Burhan, Syekhul Syuyukh Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Ansari, Zainuddin Ibnu Abdid Ad-Daim, Imaduddin Abdul Karim Harastani. Ni kebanyakan mereka-mereka kawasan Khurasan ya. Zainuddin Khalaf Ibnu Yusuf, Taqiyuddin Ibnu Abil Yasar, Jamaluddin Ibnu Ash-Shirafi, Syamsuddin Ibnu Abu Umar dan lain lagi. Beliau mempelajari Kutubus Sittah. Kutub Sittah maknanya Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Kaki dia tak mana? Sunan Sittah dia tulis. Nota kaki 680. Tengok nota kaki yang dia buat tu. Baik. Begitu juga kitab Al-Musnad. Al-Musnad ni Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, dan Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai. Dan Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi. Baik, ini sebab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi ini imam dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi masa zaman kami belajar, kita belajar Sunan Sittah. Okey, kemudian Musnad Imam Ahmad kita dah ambil, selalunya orang-orang mazhab Hambali. Sebab ni hujah dalam mazhab Hambali. Kan, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Muwatta belajar. Sebab Muwatta ni kitab hadis pertama dikumpul di dunia ni. Sebelum tu kitab duduk berterabur, tanpa jenis kitab. Yang dikumpul berkitab ni bukan Bukhari, bukan Muslim dulu. Muwatta Imam Malik. Sebab Bukhari Muslim ni zaman bila? Muwatta Imam Malik ni masa Imam Syafi'i belajar lagi. Imam Malik Imam Syafi'i lahir tahun 150. Maknanya kurun-kurun awal lagi dia belajar. Dia belajar daripada Imam Malik dan dia hafal kitab Muwatta tu. Baik. Kemudian kitab Baghawi ni dia tak belajar, cuma ada seorang Khatib Tibrizi, dia telah meringkaskan syarah sunnah Imam Baghawi dan dia menambahkan yang lain-lain dengan nama Mishkatul Masabih. Kalau kita dengar Mishkat, Mishkat ni kalau di pengajian Diuban ataupun Darsun Nizami dia panggil Mauquf Alaih. Mauquf Alaih ni sebelum nak belajar kitab-kitab Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah ni mesti belajar Mishkat dulu. Sebab semua ringkasan tu ada dalam Mishkat. Syarah Baghawi, Sunan Daruqutni dan kitab-kitab lain. Imam Nawawi juga mempelajari kitab Al-Kamal karya tulisan Hafiz Abdul Ghani Alauddin. Begitu juga syarah hadis Sahihain
karya muhaddith Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi. Beliau juga mempelajari usul fiqh dari Qadhi At-Taflisi, belajar ilmu fiqh dari Kamal Ishaq Ma'arri. Qadhi At-Taflisi ni juga masyhur, ada kitab tulisan dia dalam bab akidah. Syamsuddin Abdul Rahman bin Nuh, Izzuddin Umar bin Sa'ad Al-Arbili, Kamal Sallar Al-Arbili. Beliau Imam Nawawi mempelajari ilmu tata bahasa Arab dari Ahmad Al-Mishri dan guru yang lain. Bahkan beliau mempelajari kitab karya Ibnu Malik. Ibnu Malik ni Awdahul Masalik dalam syarah kepada matan Alfiyah Ibnu Malik itu. Dari penulisnya sendiri. Nama Imam Malik sendiri apa tu? Daripada Ibnu Malik sendiri, kita apa tu? Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah tu 1000 bit, maknanya 1000 rangkap syair dalam bab nahu. Semasa hayatnya beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebar ilmu, ibadah, wirid, puasa, zikir, sabar di atas dugaan badai hidup. Pakaian beliau adalah kain kasar, maknanya kain harga murah. Sementara serban beliau berwarna hitam dan kecil. Murid-murid beliau ramai ulama yang pernah menjadi murid beliau, di antaranya Al-Khatib Sadr Sulaiman Al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad Ibnu Ja'wan, Syihabuddin Al-Arbadi, Alauddin Ibnu Al-Athar. Hadis beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abil Fatah Al-Mizzi dan Ibnu Attar. Jadi antara karya yang selalu masyhur di kalangan kita hak Imam Nawawi ni Riyadhus Shalihin lah, bab hadis. Kalau fiqh minhaj dia ni kita kadang tak jadi belajar minhaj, tapi syarah minhaj tu banyak. Antara yang orang ambil Mughnil Muhtaj tu syarah minhaj. Begitu juga Nihayatul Muhtaj syarah minhaj. Dan Imam Nawawi sendiri dia syarahkan, hak lain tu orang lain syarah, hak dia syarahkan Raudatut Talibin, syarah minhaj Imam Nawawi. Jadi banyak lagi kitab syarah minhaj saja yang saya tengok-tengok tu tak kurang dari 15 atau ke atas, tak kurang, banyak syarah. Itu dalil penerimaan Allah Ta'ala. Bila kitab tu comel, lengkap, elok, orang akan syarahkan. Kertas kerja atau hafalan dan zuhudnya Imam Nawawi. Ibnu Al-Athar, antara anak murid dia, mengatakan, guru kami rahimahullah menceritakan kepadaku bahawa beliau tidak pernah membuang waktu dengan percuma, baik pada siang, hari ataupun malam. Maknanya buang percuma tu saja-saja, duduk saja tak ada, walaupun ketika berada dalam perjalanan. Ini masa zaman kami ada perbincangan hari itu, abang ipar saya zaman mula-mula belajar dulu, Quran pun tak habis mula, tetapi bila ada kesungguhan tengok orang lain tu, sehingga dia hafal Quran ketika umur hampir 20 belasan tahun. Habis ma'had pergi Pakistan hafal. Selepas hafal dia nak cerita, sungguh kita ni Allah Ta'ala akan bagi, tak saja dalam kelas. Mula-mula dia di antara orang kira duduk tengah pencapaian tu. Kalau 30 tu duduk 14, 15, orang yang pencapaian tersederhana. Tapi dia kata tak boleh jadi ni. Maka waktu-waktu dia orang main, tak ada apa, tak ada. Bahkan dia kata kita, popor kita bila nak pergi minum air, petang nak pergi minum teh, dalam nak pergi minum teh, 3 orang jalan tu baca kitab. Hak kitab ustaz baca pagi tadi tu, kadang pegang seorang baca. Ni macam mana syarahan ustaz bagi tahu gini, betapa tu. Saya ingat antara sebab saya pakai cermata ni, sana lampu dia kadang-kadang dia malak gitu, dan kadang-kadang banyak tak ada. Apabila lampu-lampu dalam tak ada, kita selalunya lampu dia satu sama semua kan. Di sana dah tempat kuat, tarik kuat. Kalau tidak slow tu. Sampai kan ada masa-masa yang tidak ada lampu, kita guna lampu jalan, lampu merah. Itu antara sebab-sebab lah, campur dengan abu apa semua dulu kan. Jadi itu antara sebab-sebab zaman kita tu, masya-Allah. Saya duk ingat kalau zaman pondok kita guna pelita ayam gitu, tapi cara mengaji suasana pengajian tu memang tak boleh lawan. Kita rasa duduk pondok, bila kita daripada pondok kadang orang buat cara moden sikit, cara belajar tu pun rasa banyak dah. Pergi sana memang tak ada apa. Pukul 11 malam baru habis waktu belajar malam. Jadi nak tak nak, sungguh tak sungguh, bilik iqamah tempat tinggal di jamiah ditutup. Pukul 11 baru dibuka, kadang 10.30 buka lah. Jadi kita terpaksa kena pergi duduk. Tempat baca kitab apa semua di jami' dalam masjid tu. Jadi suasana di masjid tu hidup, masya-Allah.
Jadi tu sebab suasana bila hidup gitu, kita hak tak rajin pun dia jadi tertolak untuk rajin. Lepas tu abang ipar cerita tu, bila situ sampaikan satu masa payah dia, laluan orang selalu kita budak-budak Melayu di jamiah tu ada laluan nak pergi sembahyang, tempat lepok. Sebelum nak masuk masjid ni, jamiah lepok dulu. Dia tak lalu laluan tu. Sampai gitu sekali dia pergi laluan lain kadang, sebab apa, tak mau lepok, tak mau habis buang masa. Sampai satu tahap dia telah capai daripada pergi tu Quran tak habis. Akhir masa pengajian BA, dia dapat satu anugerah pelajar nombor 2 seluruh negara, seluruh Pakistan. Anugerah tu sampai sekarang simpan. Lepas tu lah, lepas zaman dia tu, kami bila dalam mengaji, kita kelas kita bukan sikit orang. Masa saya duduk Daratul Hadis, tak silap saya 352 pelajar. Bilangan pelajar dalam kelas terakhir tu 352. Saya punya nombor dipanggil nombor nombor kehadiran ataupun nombor dalam kelas tu 192 nombor kita duduk. Sebenarnya dapat duduk depan, tapi oleh kerana balik cuti lambat kita gitu, kira senarai akhir lah. Sebab saya pernah ada skor juga yang dalam 10 terbaik masa periksa peringkat 1 semester awal kita ambil tu. Alhamdulillah, orang-orang yang dapat skor terbaik dalam 20 hingga 50 tu, dia bagi pilihan untuk tempat duduk dalam kelas. Sebab 300 lebih kan, kita kena duduk belakang kalau kita tak pilih tempat depan. Jadi orang-orang yang dapat skor tinggi tu dapat pilih tempat kawasan depan. Baik, abang ipar tu selalu dia bagi tahu, bila cerita cakap, kami cakap dengan Syekh kata, apa kamu tak boleh capai tinggi? Kita pun bagi alasan, kadang-kadang ustaz syarah dalam bahasa Urdu, kita belajar bahasa Arab, bahasa pengantar Arab. Cuma kebanyakan ada sebahagian Syekh dia syarah dalam Urdu, mungkin kita tak dapat kuasai. Alasan tu dia tak terima. Dia kata, Syekh kata tu, dia kata Abdul Hadi, abang ipar nama Abdul Hadi, penuh tahun dia dapat, tak silap saya tahun 88 tak silap, ataupun 86 tu, masa tu dia dapat tak BA dia tu, dapat nombor 2 paling cemerlang seluruh Pakistan. Dia kata Abdul Hadi boleh buat, dia kata apa pun tak boleh buat, dia guna nama tu sampai gitu sekali lah kan. Tu abang ipar bila duk cakap, dia kata kita daripada tak ada benda, tapi kerana sungguh Allah Ta'ala bagi kan. Jadi bukan tak boleh, boleh. Dulu mula-mula masa zaman mula-mula dia nak belajar, masuk nak daftar, oleh kerana sebelum tu orang Malaysia pergi daftar tak tahan, sebulan 2-3 bulan duk cabut, tak tahan dengan tu disiplin pengajian tu. Bila abang ipar mula-mula nak daftar, dia kata ginilah, kami pihak jamiah tak daftarkan dulu, kami bagi tempoh percubaan 3 bulan. Kalau awak boleh tahan, barulah selepas tu kami daftar. Dia kata macam tu sekali dia pernah lalui masa. Sebab apa? Sebelum orang Melayu tak tahan belajar lama. Tapi alhamdulillah selepas dia boleh belajar molek sampai satu tahap, lepas itulah semua pelajar dapat didaftar penuh daripada peringkat awal pun. Masa zaman saya belajar tahun 93 saya daftar tu di Jamiah Tahun 1 tu, pelajar Malaysia kita di situ saja ada 93 orang. Tak campur tempat-tempat lain lah. Di Karachi terutama hampir 500 orang pelajar Malaysia zaman tu. Dan sekarang kalau dalam apa yang saya tahu, di jamiah kami tinggal seorang yang pelajar Melayu. Nak seorang tinggal. Itu Syekh kata apa, tak ada orang dah ni. Tapi tak boleh nak kata juga, masalah sekarang masalah kekangan kan. Kekangan daripada kerjaan pun payah nak luluh visa. Bila visa tak luluh, jamiah tak berani ambil risiko. Kalau dia ambil, kerajaan akan guna alasan awak duk simpan orang tak ada kebenaran atau pendatang atau izin gitu sebagainya lah. Jamiah pun nak jaga kot, takut-takut jamiah kena. Baik. Ibnu Asar mengatakan, guru kami rahimahullah menceritakan kepadaku bahawa beliau tidak pernah membuang waktu dengan percuma, baik siang atau malam, walaupun ketika berada dalam perjalanan. Beliau belajar agama selama 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan menulis kitab, berdakwah, berkhutbah dan menyuarakan kebenaran. Antara Imam Nawawi ni orang tegas. Ketegasan dia yang dicerita dalam kitab Bustanul Arifin ni, pernah raja pada masa tu dicerita, saya tak tengok dalam ni, sama ada Nizamul Muluk sendiri, sebab rasanya Nizamul Muluk tahun dia ni lah bermulanya sistem pengajian secara disiplin ilmu sampai di India sekarang dipanggil Darsun Nizami. Diuban kan, di Jamiah Darul Ulum Diuban tu sistem pengajian 8 tahun tu diambil daripada Imam Nawawi lah.
Imam Nawawi ni antara khidmat besar dia gitu. Dia telah buat satu sistem pengajian dipanggil Dars Nizami. Nizami ni ambil daripada nama raja pada masa tu, Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni kata minta buat sukatan pelajaran bahagian agama, dia buat. Dan orang India ambil sehingga sekarang di India jamiah-jamiah banyak India, Pakistan apa semua tu. Sehingga kan negara apa tu orang-orang India berhijrah ke South Africa, sehingga sekarang orang Melayu kita ramai di sana. Sebab dari segi mudah visa tu di sana. Ulama-ulama India duduk sana. Cuma kelebihan di sana lebih bahasa Inggeris kan. Pelajar boleh pergi belajar Arab, Urdu dan Inggeris. Macam kami boleh belajar Arab dengan Urdu ya. Di sana boleh Inggeris tambahan. Jadi lepas tu suasana pun taklah teruk seperti Pakistan, India ni kacau selalu. Kami kalau time-time kacau kita duduk dalam jamiah berkurung, tak boleh duduk luar. Bahaya. Kan time-time 10 Muharram kan, Syiah buat kacau apa semua tu memang bahaya. Terutama jamiah kita ni tempat tumpuan, dia mari buat depan pagar. Dia mari buat badan-badan apa, ambil pisau kan, berdarah-darah badan tu depan jamiah. Sebab di jamiah kita ni ulama menentang habis-habisnya, jadi sebab tu dia mari buat depan pagar tu. Dah menentang sangat, dia mari buat depan. Di samping beliau sentiasa bekerja keras, beramal dengan warak secara terperinci, muraqabah, membersihkan jiwa dari segala kotoran dan berusaha sekuat tenaga merealisasikan tujuan dari jiwa tersebut. Beliau juga adalah seorang penghafal hadis. Berikut ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya seperti para perawi, ilmu tentang kesahihan, kedhaifan hadis. Ini dipanggil mustalah. Beliau juga menjadi rujukan tentang persoalan perbandingan mazhab. Mustalah ni ditulis satu kitab nama Taqrib Imam Nawawi. Taqrib Imam Nawawi, Imam Sayuti syarah. Taqrib Imam Nawawi, Imam Sayuti syarahkan dengan nama Tadribur Rawi. Mustalah hadis. Antara kitab besar juga. Kami masa zaman belajar tu kita guna sebagai teks tahun 7, tahun 6, tahun 7 Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar. Beliau juga menjadi guru kami, iaitu Syekh Rashid Ibnu Muallim mengatakan, aku mengkritik Syekh Muhyiddin, maksudnya Imam Nawawi lah, kerana tidak pernah masuk bilik mandi umum dan menyusahkan hidupnya sendiri dalam hal makanan, pakaian, sikap dan kekhawatirannya terhadap penyakit yang akan mengalami daripada aktiviti. Kadang dia duduk berkurung untuk nulis tu. Bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya si fulan berpuasa dan beribadat sampai kulitnya menjadi hijau. Maknanya seolah Imam Nawawi ini menyusahkan dirinya dalam bertekun dalam ibadah. Beliau tidak pernah makan buah-buahan dan timun. Beliau berkata, aku khawatir buah-buahan akan melembabkan tubuhku dan membuat diriku tertidur. Sebab tu ya dia kurang ambil makan. Sehari semalam beliau makan 1 kali dan minum 1 kali pada waktu sahur. Ibnu Asar mengatakan, anak murid dia, aku pernah berbicara dengan beliau mengenai buah-buahan. Beliau menjawab, Damsyik memiliki banyak waktu dan harta terpendam di bawah batu. Tidak boleh memperlakukan masyarakat selain dengan perlakuan ghibtah. Ghibtah ni nak berlawan lah. Kemudian muamalah yang dijalankan di sana adalah jual beli secara barter, namun selalu ada pertentangan. Maka bagaimana mungkin hatiku rela memakan buah-buahan tersebut? Boleh kerana dalam muamalah tu ada yang dia tak setuju. Ibnu Athar menulis biografi beliau dalam 6 jilid. Karya Imam Nawawi yang paling besar adalah ia tulis Sahih Muslim tu, dia syarahkan. Antara syarah yang paling terkenal dan paling diterima pakai, syarah kepada Sahih Imam Muslim. Nama dia Syarah Imam Muslim. Syarah Sahih Muslim tu Imam Nawawi ya. Kemudian yang terkenal juga Riyadhus Shalihin. Begitu juga kitab Al-Azkar ini dan Arba'in Nawawiyah. Kitab apa? Arba'in betul Imam 40 hadis. Kitab hadis 40 Imam Nawawi itu pun yang masyhur. Al-Irsyad Al-Isfad fi Ulumil Hadis wa Taqrib wal Mubhamat Taqrirul Alfaz Litanbih. Al-Umdah fi Tashih Tanbih. Ini kitab yang dia nak memperbaiki apa yang Ibnu Ishaq ada buat, apa tu Abu Ishaq Syirazi ada perlu diperbaiki tu. Al-Idah fil Manasik ni dalam khusus bab haji umrah, dia tulis kitab tentang manasikil haji wal umrah. Antara kitab yang dikumpulkan secara menyeluruh dalam bab haji umrah, kitab Manasik Imam Nawawi hok comel.
Ada juga 3 kitab manasik selain kitab ini. Maknanya dia tulis 4 kitab berkenaan dengan haji umrah. Peramalan-amalan haji umrah tu. Antaranya Tibyan, adab hamalatil Quran, iaitu ada adab dengan Al-Quran. Begitu juga kitab Fatawa dan kitab Raudah. Raudah ni kitab fiqh, syarah pada minhaj dia. Syarhul Muhazzab, iaitu dan Babul Mirsad, 4 jilid. Syarah sebagai hadis Sahih Bukhari. Sebahagian kitab Al-Wasi Imam Al-Ghazali, sebahagian kitab Al-Ahkam, dan banyak lagi kitab tentang tingkatan ahli fiqh serta tahqiq bab solah musafir. Jadi banyak kitab-kitab ditulis. Waraknya Imam Nawawi ini jarang sekali mahu menerima pemberian. Ini satu benda dia. Dia jarang menerima kerana bimbang menyusah orang. Orang nak bagi pun payah nak terima. Tetapi pernah seorang fakir menghadiahkan cerek dan beliau menerima. Orang kata orang kaya nak bagi tak mau terima, orang miskin bagi terima pula. Pada satu hari Syekh Burhanuddin Al-Iskandari ingin berbuka puasa di rumah beliau dan berkata, aku akan membawa makanan ke sini dan kita makan bersama-sama. Namun beliau hanya memakan 2 jenis makanan atau mencampur 2 jenis kuah. Dia tak makan lebih daripada 3. Sebab itu antara yang Nabi SAW sendiri, dia tak makan dengan campuran yang banyak. Kuah yang satu dengan lauk yang satu. Konsisten dalam melakukan amal ma'ruf. Beliau menghadapi para penguasa yang zalim pada zaman dia pun dengan mengingkari kezaliman mereka dan memperingatkan tentang Allah. Ini bila keikhlasan dalam hati, teguran dia buat kepada pemimpin, benda tu bagi kesan. Dia kalau orang dia tegur kebaikan tapi tujuan lain tersirat, maka tak akan bagi kebaikan. Jadi ikhlas tak ikhlas orang dalam menegur tu kadang memberi kesan pada orang yang ditegur. Tu ya benda dia. Nak tanda orang ni ikhlas ke tak ikhlas dia tegur, orang yang ditegur tu tanya macam mana dia rasa. Dia rasa terkesan. Memang betul tu maknanya ikhlas dia tegur. Kalau tidak ada benda yang tersirat tu, orang tu tak akan memberi kesan. Dia benda ni benda dalaman, benda halus. Yang benda yang kita pun tak faham. Itu sebab syekh dengan anak murid ta'aluk kadang tu penting. Sebab bila mana syekh bagi teguran, ikhlas kerana atas dasar orang ni belajar dengan dia, pelajar dia, anak murid dia, tu memberi kesan yang sangat mendalam. Jadi kita pun macam tu dengan anak-anak kan, tidak ada benda lain. Bahkan kita atas dasar amal ma'ruf, nak mengajar perkara yang baik, supaya dengan anak cucu kita bawa benda tu, kita pun akan dapat hasil dia walaupun selepas mati. Pernah sekali waktu beliau menulis dari Abdullah Yahya An-Nawawi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada junjungan yang baik Raja Badruddin, raja pada zaman dia. Dia tulis, semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberikan kebaikan kepadanya, dan semoga Allah meluluskan harapan dari kebaikan dunia dan akhirat serta memberkati semua keadaan. Amin. Semoga Allah memberinya ilmu yang mulia. Perlu paduka, iaitu tuan, ketahui bahawa penduduk Syam berada dalam keadaan yang sukar kerana kurangnya curahan hujan. Hujan jangan mari. Selanjutnya beliau menulis berhelai-helai surat, dan di antara ada lembaran yang ditujukan kepada Raja Az-Zahir berkisar tentang amar ma'ruf. Guru kami Syekh Abdul Ibnu Farrah menjelaskan kepada beliau tentang keadaan yang sedang terjadi. Yang hadir ketika itu mengatakan Syekh Muhyiddin memiliki 3 tahap, dan jika ada seseorang memiliki 1 tahap saja, tentu akan selalu didatangi orang, yakni ilmu, zuhud dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara 3 keistimewaan yang ada pada Imam Nawawi. Dia pernah tegur raja dalam kitab Bustanul Arifin ni. Dia raja minta masa tu keadaan musuh nak serang, alat senjata kurang. Dia kata minta daripada rakyat jelata kita kumpul duit harta untuk nak beli alat senjata, nak mempertahankan negeri kita daripada serangan musuh. Diminta Imam Nawawi buat fatwa untuk orang buat keluar duit. Imam Nawawi kata boleh. Sebelum nak buat keluar fatwa, dia minta daripada raja, semua orang duduk dalam istana ni buat keluar dulu harta emas perak yang duk simpan, yang dipakai tu, buat keluar dulu. Buat keluar tu tak cukup, saya akan buat fatwa, minta daripada rakyat jelata akan buat keluar. Dia tegas, dia kata. Jika tidak, orang kata tak mau buat, dia tak mau buat keluar fatwa. Sebab orang suruh keluar fatwa. Gitu. Antara ketegasannya. Akhir hayat beliau, semasa akhir hidup Imam Nawawi mengunjungi Baitul Maqaddas atau Baitul Maqdis, kemudian kembali ke kampung kelahiran Nawah dan menderita sakit di rumah ayahnya.
Ajalnya pun menjemput dan beliau kembali ke pangkuan rahmat Allah pada tarikh 24 Rejab tahun 676 Hijrah. Maknanya umur dia muda lagi ya. Makam beliau banyak diziarahi oleh orang ramai. Gambar dalam kitab ni Ustaz Fahmi Zamzam dia kumpul lah. Masjid Imam Nawawi, Mihrab Imam Nawawi, ada kubur Nawawi dan sejarah hidup ada 5 sebab dia kitab tulis kitab ni dia perhabiskan di sana di Damsyik. Tulisan terjemah ni. Beliau adalah seorang yang tertinggi pada zaman beliau dalam bidang ilmu, kewarakan, ibadah dan kuat kehidupan. Beliau seringkali bertemu Raja Zahir di Darul Adal. Maknanya di Darul Adal kalau kita sekarang macam tempat bertemunya semua dewan kan, pejabat dewan. Sehingga Raja mengatakan aku takut kepadanya. Sebab bila dia mari ada benda dia tegur-tegur. Tapi keteguran dia, keikhlasan dalam bagi keteguran tu dia tak takut. Dia orang takut tu sebab tak ada ikhlas mungkin. Nah, tu ya benda dalilnya sebab ada benda suatu ke apa semua jadi tu sehingga raja rasa takut dalam erti kata bahasa Arab ru'ub. Rasa apa? Dia panggil rasa kegerunan. Beliau memimpin ulama Darul Hadis. Beliau memimpin Darul Hadis sejak tahun 665 lebih kurang dalam 20 tahun. Setelah zaman Abu Usamah sehingga beliau wafat, semoga Allah menyucikan rohnya. Disebut dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Nah itu kitab-kitab ulama-ulama Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Subki. Beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jama'ah An-Nawawi. Syekh Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Syekhul Islam. Guru kaum bijak pandai, hujah Allah ke atas kaum kemudian dan da'i ke jalan kaum yang salaf. Yahya rahimullah adalah ikutan, berjiwa lembut, zuhud dan tidak peduli dengan hancurnya dunia selama agamanya subur dan makmur. Beliau memiliki jiwa zuhud, qanaah, mengikut jalan kaum salaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sabar dalam menghadapi segala bentuk cubaan, tidak meluangkan waktu sedikit pun selain untuk ketaatan pada Allah. Ini semua diiringi dengan luasnya pengetahuan beliau dalam berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, matan hadis, biografi perawi hadis, bahasa Arab, sharaf dan lain-lain. Seandainya aku merangkumi seluruh keutamaan yang beliau miliki dengan kalimah yang padat dan singkat, maka aku ungkapkan 2 buah bait syair yang diucapkan oleh ayahku untuk beliau. Ceritanya begini, ketika ayahku rahimahullah, ni hak cerita yang ditulis oleh Imam Subki. Ceritanya ketika ayahku tinggal di Aula Darul Hadis Asyrafiyah pada tahun 742 Hijrah, beliau keluar pada malam hari menuju musalla dan bertahajud di tempat yang biasa Imam Nawawi bertahajud dan menundukkan muka beliau di sejadah. Sejadah tersebut adalah wakaf dari Al-Ashraf. Ashraf ni selalunya dan di sana tertera namanya Al-Ashraf tu. Dia dalam orang-orang bangsawan, kalau orang-orang sayyid ni selalu keturunan dari ayah. Tapi kalau keturunan daripada mak orang guna syarif ataupun duk guna hak perempuan sayyid tu syarifah kan. Jadi syarif ni keturunan daripada mak. Macam keturunan Nabi daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi keturunan tu keturunan syarif sebenarnya. Dia syarif daripada tu, tapi tengok kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu adalah sepupu Nabi. Mari daripada lanjuran yang sama tu dia jadi syarif sayyid juga tu. Tapi asal kalau kata tengok pada mak saja tu syarif syarifah syurafa tu. Dia satu syarif, satu sayyid. Dan di sana tertera namanya. Imam Nawawi duduk di sejadah itu ketika memberikan ceramah. Ayahku mengucapkan 2 bait syair kepadaku. Di Darul Hadis memiliki makna mendalam. Di atas sejadah aku tersungkur. Semoga panasnya wajahku dapat menyentuh tempat yang disentuh kaki Nawawi. Ayahanda Imam Nawawi menceritakan bahawa Nawawi pernah tidur di sampingnya pada usia 7 tahun pada malam 27 Ramadan. Di tengah malam Nawawi yang kecil tu terbangun dan berkata, "Wahai ayah, cahaya apa ini yang memenuhi seluruh rumah?" Seluruh anggota keluarga pun bangun, tetapi mereka tidak melihat apapun. Ayahnya lalu mengatakan, "Aku baru sedar bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar." Guru tarikat beliau iaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi mengatakan, "Aku melihat Syekh Muhyiddin pada usia 10 tahun di kampung Nawa. Anak-anak lain tidak suka bermain bersamanya. Dia pun pergi dan menangis sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba hatiku tersentuh dan mencintainya." Ayahnya bekerja di kedai, namun dia hanya menyibukkan diri dengan Al-Quran dan aktiviti jual beli. Masa jual beli pun dia Al-Quran tak terlepas dari mulut. Aku kemudian menemui orang yang mengajar membaca Al-Quran dan mengatakan kepadanya,
Anak ini diharapkan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud pada zamannya, sehingga orang ramai dapat mengambil manfaat darinya. Dia bertanya, adakah kamu seorang yang beramal perkara yang akan datang? Maknanya orang yang boleh meramalkan perkara yang akan datang? Aku menjawab tidak, tetapi Allah Ta'ala yang membuatku mengucapkannya. Perkara itu kemudian disampaikan kepada ayah beliau, sehingga ayahnya bersemangat untuk mengarahkannya, iaitu Imam Nawawi, sehingga beliau berjaya menghafal Al-Quran semasa memasuki usia baligh. Baligh, hafal Quran dah. Dia maknanya Imam Syafi'i depan lagi ya. Imam Syafi'i umur baligh tu jadi mufti negara Mesir dah. Jadi ini semoga apa yang orang-orang ulama salaf telah kumpul ni, kita sama-sama nak ambil manfaat daripada apa yang mereka hasilkan. Ya. Kerana mereka buat tu dengan keikhlasan mereka, dengan kesungguhan mereka, dan dengan kekuatan yang ada dalam diri mereka, amalan mereka tu memberi kesan pada kita. Dia mana-mana ulama yang dikumpulkan kita dalam keadaan susah, payah, pengorbanan, keikhlasan, itu yang akan memberi kesan yang banyak daripada kitab tersebut. Wallahu alam. Semoga sama-samalah nanti kita dapatkan naskah untuk kita akan minggu depan insya-Allah kita mulakan baca daripada bab muqaddimah, dan juga dalam kitab Azkar Imam Nawawi ni dia kumpulkan 22 bab. 22 bab bermula daripada muqaddimah ikhlas niat, zikir, mengambil wudu, azan, tu zikir hendak tidur. Maknanya dalam pengamalan harian kita tu kita akan guna benda-benda ni. Jadi mudah-mudahan jika ada tempat-tempat yang perlu ditasih ataupun daripada riwayat yang lebih kuat, saya akan nyatakan bersama-sama insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.